Tapi kalau kita buat sesuatu dengan ilmu, maka ibadah adat itu menjadi ibadah. Kalau ditanpa ilmu, ibadat pun menjadi adat. Jadi kita masuk kepada kitab kita. Muka surat apa? Muka surat apa? Muqaddimatun ilmu yang bermanfaat serta kelebihan ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini sebut bab yang pertama, muqaddimah ilmu yang bermanfaat serta kelebihan ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni dari sudut diri dia sendiri semuanya bermanfaat semua. Semua ilmu bermanfaat. Ilmu matematik, geografi, bukan ilmu agama juga bermanfaat. Maka yang dimaksudkan bermanfaat sini, bermanfaat adalah untuk akhirat. Ilmu-ilmu lain semua bermanfaat. Ilmu belajar, ilmu biasa, ilmu ekonomi, semua itu ada manfaat. Cuma untuk akhirat itu bermanfaat atau tidak. Maksud bermanfaat sini lebih menuju kepada untuk akhirat seorang. Kerana asal ilmu katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dia, semua ilmu itu bermanfaat. Hatta sehingga ke ilmu sihir juga bermanfaat. Tetapi adakah dia bermanfaat untuk akhirat itu tidak. Maka ilmu yang kita nak akan bercakap adalah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Kata Imam Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam kitab Hidayatul Hidayah, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudli'aka ala makaidi syaitani wa ghururi. Ini nas daripada Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kerana pengarang sebut asal kitab ini kitab bahasa Arab. Nama dia kitab Bidayatul Hidayah, pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana kitab ini ditulis Bidayatul Hidayah ini sudah 900 tahun 900 tahun dari Imam Ghazali ini. Dan diterjemah dengan bahasa kita, bahasa Jawi oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani, dan ditambah sedikit masalah dan ditukar nama menjadi kitab Hidayatul Salikin kita baca sekarang. Maka banyaklah nas-nas daripada kitab Hidayatul Hidayah. Contohnya kita ni, teks ni. Maka katanya Al-Imam Ghazali, artinya ilmu yang bermanfaat itu maksud dan ta'rif ilmu yang bermanfaat. Sekarang ada tanya ilmu apa dia yang beri manfaat, maka Imam Ghazali bagi satu ta'rif ilmu yang bermanfaat. Ialah yang menambah takutmu terhadap Allah. Semua ilmu yang menambah takut kita kepada Allah, maka ilmu itu menjadi bermanfaat. Sekalipun ilmu itu bukan ilmu agama. Contohnya ilmu sains kau boleh. Apabila kita kaji, semakin nampak kehebatan Allah Ta'ala, semakin takut dengan Allah. Kita mengaji ilmu kedokteran, ilmu, maka menjadi takut, kita bertambah takut kepada Allah. Maka ilmu sains itu menjadi manfaat untuk diri kita. Yang menambah penglihatan hatimu pada segala keaiban dirimu. So, pertama ilmu itu menambah takut kita kepada Allah. Semua ilmu yang menambah takut itu ilmu yang bermanfaat. Kedua, ilmu itu menambah menjelaskan kepada kita akan keaiban diri kita. Semakin kita belajar, semakin kita terasa diri kita banyak kelemahan di sisi Allah. Semakin kurang kita rasa amal ibadat kita, semakin kita rasa kita jauh dengan Allah. Maka ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu semakin belajar, semakin rasa kita hebat, kita bersih, kita ni orang baik-baik, ilmu itu tidak menambah pun di sisi kita. Apabila kita rasa baik, kita akan berhenti daripada berjalan menuju kepada Allah. Dan saya cukuplah, saya baik dah, tak perlu lah. Rasa okey. Maka ilmu yang betul tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita akan rasa kurang. Semakin belajar, saya ingat saya dah bersih, kurang lagi. Okey, ilmu itu bermanfaat untuk kita. Dan yang menambah makrifatmu pada ibadah terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan ciri yang ketiga ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambah pengetahuan kita, ilmu kita mengenai ibadat kita. Dulu saya semaya macam ni tak sempurna lagi. Kita pun tambah lagi. Ada banyak benda-benda sunat yang kita tidak buat. Ambil air sembahyang,
gini. Maka ilmu itu menambah dia pengetahuan kita mengenai amal ibadat kita. Yang keempatnya, yang mengurai kegemaranmu terhadap keduniaan. Ilmu itu semakin belajar, semakin kita rasa kurang dengan dunia. Apa maksud kurang dengan dunia? Bukan menyebabkan kita malas. Ada orang ngaji ilmu tasawuf jadi malas kerja. Bukan. Itu ilmu jadi pemalas ini mazmumah, bukan mahmudah. Ilmu yang manfaat itu semakin kurang gemar kita kepada dunia. Apa maksud gemar? Ingin kita kepada dunia. Kita bekerja semakin rajin, semakin amanah, semakin ikhlas, semakin gapa. Bekerja dengan molek, cari nafkah dengan bersungguh, tapi tidak ada perasaan gemar kepada dunia. Apa maksud gemar kepada dunia? Benda yang halal saja kita cari, benda halal kita tak mahu. Berarti benda itu ke? Kalau kita benda halal pun kita mahu juga, maka benda itu menyebabkan gemar kepada dunia. Maka ilmu yang menambah kita akan tak suka kepada dunia, itu ilmu yang bermanfaat. Bukan kata ilmu yang menyebabkan seorang itu jadi pemalas, malah cari nafkah, itu bukan. Itu mazmumah, tak masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, orang yang mengaji sufi, mengaji tasawuf semakin baik dalam pekerjaannya, semakin amanah, bekerja dengan ikhlas, tidak pernah gini, tidak pernah gini. Cari nafkah yang halal. Kerana mencari nafkah yang halal itu fardhatun ala kulli muslim. Talabul halal, mencari benda yang halal, nafkah yang halal untuk dimakan kita, isteri kita, anak kita, fardhatun ala kulli muslim. Satu benda fardu ke atas setiap orang muslim. Berarti di samping semaya, di samping apa-apa, mencari nafkah juga benda fardu ain. Dan menambah kegemaranmu terhadap keakhiratanmu. Apabila kita belajar ilmu itu, menambah kita suka kepada akhirat kita. Apa maksud kepada akhirat? Akhirat ini adalah perkampungnya yang kita akan hidup selepas daripada perkampungnya dunia. Ramai orang menganggap saya orang teman ni dan saya ni. Kita tanya dia orang mana? Saya orang teman ni dah. Nama rasa tak ada cita-cita lagi nak pisah, saya nak mati sini dah, ada teman ni nak kata. Duduk, tak sih pindah mana? Saya orang teman ni. Duduk lagu tu, tinggal juga teman ni. Ayah kita gitu juga, tok kita juga. Saya orang teman ni tinggal juga teman ni. Pergi ke mana? Balik ke perkampungnya asal dia. Kita sebenarnya bukan orang sini sebenarnya. Kita orang sebenarnya kita negeri kita. Yang mana datuk kita daripada dulu, mari daripada tempat tu juga, iaitu syurga Allah. Maka kita anak cucu Nabi Allah Adam AS, kita jangan lupa kata perkampungnya itu kita sebenarnya di sana. Maka kita sekali menumpes, bagaimana ayah kita pun kata lagu tu, untuk kita pun kata saya nak teman saya tak pernah pindah. Tak, pindah aja. Pas sogek ni, maka kita sebenarnya oleh akhirat. Maka apabila kita nak balik pada perkampungnya kita, gemar kita kepada negeri kita yang sebenar, maka kita nak fikir macam mana kita nak balik ke negeri kita. Kalau kita tidak ada rumah, tidak ada pakaian, ini tempat kita tumpah sebentar ini, kita nak rumah, kita nak kenderaan, kita nak pakaian, kita nak makannya supaya selesa. Kita bekerja untuk cari benda yang selesa di tempat kita tumpah ni, iaitu teman ni. Tapi tempat asal kita adalah negeri akhirat. Kita nak pakai, kita nak kampung, maka usaha di teman inilah yang menentukan kita di akhirat. Dan yang membuka mata hatimu pada perkara-perkara yang merosok ke amalanmu, sehingga ke kamu dapat mengelak daripadanya, dan menampak ke kamu segala tipu daya syaitan dan putar beliknya. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat pula, ilmu itu membuka mata hati. Kita ni ada dua mata kan? Mata nisa, mata lendek. Kalau orang mata lendek, keduanya mata hati. Beza di antara mata lendek ni, mata zahir ini dengan mata batin kita, mata hati ni jauh. Mata ni hanya boleh tengok depan ini, tak boleh tengok kan? Di luar daripada di ini kita tak boleh tengok kan? Tetapi mata hati ni dia boleh pergi jauh daripada itu. Dia boleh melihat benda yang sudah lepas, dia boleh tengok lagi, mata hati. Benda yang akan datang, kita boleh tegang pada di mata hati. Maka mata hati ini akan terbuka kalau kita belajar. Kadang-kadang ada orang yang ada mata ni, tapi dia hanya menggunakan mata ini saja, tidak menggunakan mata hati dia. Maka mata hati dia sentiasa dipejam, tak pernah melihat benda yang sejauh daripada itu. Dia hanya tengok pemandangan zahir saja, dia hanya fikir benda-benda yang dekat saja.
Mata hati tidak pernah dia guna ke benda yang jauh. Maka tujuan untuk membuka ke mata hati. Apabila seorang itu terbuka mata hati dia, maka dia akan melihat benda yang jauh. Sebab itulah orang panggil orang yang bijak sana ni. Bijak sana, bukan bijak sini, bijak sana. Maka orang yang bijak sana itu orang yang sudah terbuka mata hati. Katanya Nabi, ada sahabat bertanya orang yang bijak ni, ya Rasulullah, apakah maksud orang yang bijak? Dan apa pula maksud orang yang tidak bijak, orang bodoh? Katanya Nabi, orang yang bodoh itu dia tidak beramal untuk kematian, tetapi bercita-cita dengan Allah. Tidak ada amalan untuk kematian. Semaya tak pernah mati, jemaah tak pernah hadir, ngaji tak pernah hadir, tempat-tempat kebaikan tidak hadir, tempat-tempat amalan semua dia hadir ke aku. Tetapi cita-cita penuh dengan Allah. Oh, Allah Ta'ala ke baik, Allah Ta'ala masukkan saya dalam syurga, cita-cita dengan Allah. Tapi amalan, tidak ada amalan pun selepas daripada mati. Katanya Nabi, orang ini orang tak cerdik, orang bodoh, katanya Nabi. Kenapa? Ini adalah perbuatan yang tidak bijak. Bercita-cita dengan Allah sedangkan segala amalan tidak ada. Kita nak makan buah durian, pokok durian pun kita tidak tanya. Kita duduk tunggu, saya nak makan durian. Betul tak tidak kira lagu tu? Cerdik tak cerdik? Kita tidak ada buat amalan untuk akhirat. Tiba-tiba kita cita-cita Allah Ta'ala masukkan saya dari syurga, Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala ni pemaaf. Betul lagu tu. Tetapi kita tidak ada buat pun amalan untuk ahli syurga kita. Katanya Imam Ghazali, ini dipanggil angin-angin. Apa maksud angin-angin? Buah pokok pun tak tanam, pokok-pokok dia pun tidak tanam. Kata-kata cita-cita nak makan dia, tentulah perbuatan itu akan disukai oleh orang. Orang ketawa, orang suka kakak kamu perbuatan awak nak makan dia, pokok dia pun tak tanam. Tetapi kalau kita menanam pokok dia, tapi ada cita-cita nak makan, itu dipanggil cita-cita. Baru orang bijak pula, kalau dia katanya Rasulullah, orang yang bijak adalah orang yang tidak mengikut hawa nafsu dia dan beramal untuk kehidupan selepas daripada mati dia. Buat amal, kita mari masjid, kita penuh ke majlis-majlis ilmu, itu amalan untuk diri kita, bukan untuk orang lain pun. Kerana amalan inilah yang boleh membantu kita di hari akhirat. Apabila manusia semua tengok dah neraka, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Apabila orang kafir, orang yang lawai Allah Subhanahu wa taala ini, tak dengar kata Allah Subhanahu wa taala ini, nakisu ru'usihim, tunduk di hadapan Allah Taala, dan dia kata apa dia? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah tengok dah syurga, dan kami dah tengok dah neraka macam mana. Wasami'na, dan kami dengar dah syurga dan neraka. Dulu ustaz mari mengajar, orang ni mari mengajar tak pernah dengar apa. Kami ingat benda ini main-main, kami ingat benda ini tidak real, benda ini pelawak saja-saja, benda khayalan. Tak. Sekali dah saya nampak dan saya lihat. Farji'na na'mal sholihan. Ia minta kami satu permintaan saja orang akhirat. Kembali ke teman ini. Saya nak penuh ke masjid-masjid teman ini. Saya nak hadir majlis-majlis ilmu di teman ini. Saya nak baik dengan Tok Imeh, saya nak baik dengan Tok Siok, saya nak baik dengan orang-orang majlis ilmu. Baru masa tu farji'na na'mal sholihan. Kembali ke bumi temenik ni, saya nak beramal dengan amalan soleh. Inna muqinun, sungguh kami yakin betul-betul lah sekarang. Oh yakin. Maka Tuhan kata saya tidak mahu keyakinan. Tuhan nak iman bukan yakin. Tuhan nak iman bukan yakin. Kerana yakin ini, apabila manusia ataupun siapa-siapa pun dah tengok syurga ataupun neraka, semua orang akan yakin. Tetapi kita sekarang Tuhan nak iman daripada kita. Besok kalau dia iman dengan keyakinan, yakin itu berada di mata. Apabila kita tengok dah syurga neraka, Yahudi pun percaya syurga neraka. Tetapi Tuhan nak minta iman. Apa maksud iman? Iman ini beza iman dengan yakin, pak jari kata Sayyidina Ali. Yakin berada di mata, keimanan berada di telinga. Kita sekarang percaya saja kata-kata Nabi Muhammad, kata syurga ada, neraka ada, pahala ada, dosa ada. Tapi kita yakin dengan kata-kata dia penuh, sehingga kita mari ke sini, mari ke masjid, pagi-pagi lagi sudah bangun, mati hati, mari semaya subuh berjamaah. Kenapa? Kerana kita beriman, beriman. Benda yang kita tidak pernah lihat, tetapi kita dengar saja di telinga dan kita yakin sepenuhnya. Maka itu dipanggil iman. Maka iman itulah yang Allah Ta'ala nak.
Allah Ta'ala nak daripada kita iman bukan yakin. Yakin tidak. Semua orang dah tengok dah semua ada yakin. Jadi tu yang membuka ke mata hatimu pada perkara yang merosok ke amalmu. Kita buka mata hati, maka kita tahu kerosok ke amalan kita. Dulu kita rasa amal kita dah bersih, tetapi apabila kita belajar, masih banyak kekurangan. Ibadat saya masih kurang ikhlas. Saya dah semangat dah sembahyang, tapi masih rasa tidak enak sembahyang. Rasa tak suka lah mana. Macam mana yang orang sembahyang dalam keadaan enak, dalam keadaan suka, dalam keadaan gembira. Oh, amalan saya banyak kurang lagi. Dia boleh bangun, dia boleh sembahyang sunat, saya tak boleh sembahyang sunat. Kenapa dia amalan saya? Menambah ke mata hati kita dapat melihat kekurangan amalan kita, sehingga dapat mengelak daripadanya. Apabila kita belajar, kita dapat elok daripada masalah-masalah macam ni. Kita belajar ni, kalau bab semaya, kelemahan dia lagi. Biasa kalau orang semaya, banyak semaya sunat, lama-lama dia jadi wujud, jadi rasa dia bersih, jadi rasa dia baik. Ada orang di kampung ni, dia rasa dia yang paling baik sekali, saya paling baik sekali. Orang lain tahu, masjid buku kan, anak-anak dia pun tak tutup aurat. Masya Allah saya, sudah. Buat amal baik itu baik, tetapi merasa baik itu tidak baik. Buatlah amal sebanyak mana pun, itu digemar, disuruh oleh Allah, tapi rasa baik itu tidak digemar. Kita rasa kita baik itu tak boleh. Maka benda ini merupakan kerosakan ke dalam amalan. Kalau kita tak belajar, kita akan berterusan dengan macam ini. Bagus tu amal kehidupan kita baik, tapi rasa baik itu kita tak buat. Maka bila kita belajar, rasa baik ni benda tak elok, mazmumah, dicelak oleh Allah Ta'ala. Okey, kena buat. Ya Allah, itu saya juga ilmu. Semua ini kebaikan yang ada berada pada aku, itu pemberian daripadamu, ya Allah, Tuhanku. Aku nak faham macam mana. Dia juga bercita-cita untuk jadi baik juga, ya Allah, Tuhanku. Kalau kamu bimbing dia, mungkin dia lebih baik daripada aku. Yang kita. Maka kalau kita belajar, kita akan tahu aib diri kita sendiri. Dan menampakkan kamu segala tipu daya setan dan peta milik dia. Kita boleh tengok setan ni kalau dalam bab Abi Ismail, apa dia cara. Kadang-kadang masuk dalam bab was-was. Was-was kita Abi Ismail. Setan masuk ni. Was-was ni bukan ibadat. Was-was ni bukan ibadat. Ada orang menganggap was-was ni ibadat. Oh, saya nak berhati-hati. Saya nak buat ibadat secara lebih. Sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori was-was. Was-was bukan mahmudah, itu mazmumah. Ditipu oleh syaitan. Buat ibadat secara elok itu bagus, tetapi sampai peringkat was-was itu jadi mazmumah dan boleh. Ambil Ismail, bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali berhenti pun. Saya rasa masih tak kata di sini. Tu syaitan. Berhenti sekali. Berhenti itu syaitan. Jangan ikut dia. Kalau kita ikut, benda itu bukan lagi ibadat, menjadi was-was, mazmumah menjadi. Dan kata Al-Imam Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Artinya dan pelajaran ini, yakni kita akan belajar, ilmu yang kita belajar ini termasuk di dalam ilmu yang beri manfaat. Termasuk dalam kategori ilmu yang beri manfaat. Semua yang ada di dalam kitab ini yang dikarang oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah masuk dalam kategori ilmu bermanfaat yang menambah takwa kita kepada Allah. Jangan bimbang. Apa rasa? Katanya pengarang kata, semua ilmu yang kita akan belajar ini akan beri manfaat kepada kita, menambah kegemaran kita kepada akhirat, tak suka kepada dunia. Yang ini ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah ilmu yang beri manfaat. Seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Sama Bidayatul Hidayah bahasa Arab dia, kitab ini. Dan ilmu yang beri manfaat itu disebutkan juga di dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian Al-Imam Ghazali yang dirahmati Allah. Alhamdulillahil munshil khalqi min adami as-salatu 'ala al-muhtadi fil adalah kitab Bidayatul Hidayah. Demikian juga yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Arba'in fil Usuluddin. Arba'in fil Usuluddin karangan Al-Imam Ghazali. Kitab lebih kurang tebal kitab kita ni lah. Jilid sahaja. Kitab tu dia ada usul 40 usul. Dari ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia ada 40 bab. Maka dipanggil kitab Arba'in fil Usuluddin. Kitab Mukhtasar Ihya. Dan demikian lagi sekalian ilmu tasawuf dan ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Ada ilmu manfaat untuk dunia saja. Ilmu masuk, ilmu
pertukangan, ilmu beki mutu, ilmu gapo. Manfaat, kita tidak nafi lagi sudut manfaat dia. Ilmu kedoktoran, ilmu gapo, ilmu itu manfaat, tetapi untuk dunia sahaja. Untuk akhirat kita tak boleh buat apa-apa. Tak guna. Ilmu ni, kalau kita belajar ni, dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Dunia kita dapat membaiki diri kita. Kita dapat, apabila kita seorang itu belajar tasawuf, dia belajar jadi jujur, belajar jadi amanah, belajar jadi setia, belajar gapo tu. Dunia akhirat pun ada manfaat juga ilmu ni. Dan kerana inilah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang dirahmati Allah Ta'ala berkata di dalam kitab Al-Yawaqid Al-Wal-Jawahir. Al-Yawaqid Wal-Jawahir, yang dinakalkan, yakni yang dipetik. Nakal ini petik, kita ambil kata-kata ini, kita petik daripada Al-Imamul Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang ia menakalkan pula daripada setengah orang arifin. Kata-kata ini dipetik daripada setengah orang arifin. Apa maksud orang arif? Orang arif, arif ni maksud kenal. Arif itu maksud kenal. Dia tak panggil orang alim. Alim itu tahu. Alim orang yang mengetahui. Beza apa? Tahu dan kenal. Kita tanya seorang, awak tahu tak nama sikit-sikit? Okey, saya tahu. Awak kenal tak dia? Oh, saya tak kenal, tapi saya tahu dia. Saya tahu nama dia apa semua, tapi saya tak kenal sangat dia. Beza apa tahu dan kenal? Tahu hanya maklumat di akal. Awak tahu lada tu pedas. Okey, saya tahu. Awak yakin? Saya pernah baca mengenai lada, begini dapur. Awak pernah kenal dia? Oh, saya tak pernah makan. Saya tak pernah makan. Awak kenal durian? Durian kenal? Awak pernah kenal dia? Awak kenal? Saya tak pernah makan durian. Okey, tahu maklumat di akal. Kenal ini, orang arifin ini sudah merasai ilmu yang ia kuasai. Kenal. Sudah kenal dah sangat. Sebab itulah di dalam ibarat kita sebut nama Awwaluddin Ma'rifatullah. Awal-awal benda yang dipelajari di dalam agama adalah kenal Allah. Sebab itulah Nabi Muhammad pertama benda yang dia beri kepada sahabat-sahabat adalah kenal Allah. Ketika Nabi Muhammad berada di Mekah 13 tahun, dia mengajar mengenai tauhid, yakni kenal Allah dan akhlak. Fiqh tak suruh lagi. Semaya, Jumaat tak ada lagi, puasa tak ada lagi, Jumaat tak ada lagi. Banyak benda, tiba tak ada benda, banyak. Syariat ni banyak tak ada lagi. Cuma untuk Nabi mengajar tauhid dan akhlak. Kerana apa? Kerana makrifat ni penting. Benda yang paling pertama kena belajar adalah kenal Allah. Apabila kita kenal Allah, makrifat Allah, apabila kita kenal Allah, maka mudah kita ikut kata-kata Allah. Kalau orang itu tak kenal, kita kata benda ni haram. Nah, saya tak kenal. Oh, sebab dia tidak kenal. Tetapi apabila seorang itu kenal, mudah kita nak suruh dia jangan buat benda ni, buat benda ni. Maka dia akan ikut kerana dia kenal. Apabila kita tak kenal, orang yang sudah kenal harimau ni macam mana, maka tak perlu kita suruh. Kita kata di sana ada harimau, dia bahas lagi. Oh, tak perlu suruh saya takut lah. Tetapi orang yang tidak pernah kenal harimau, kita kata di hadapan itu ada harimau, dia kata siapa dia harimau? Harimau, saya berani. Oh, berani dengan harimau, berani saya. Sebab kerana tidak kenal. Maka bermula daripada kenal lah lahir semua benda. Orang kata kalau tidak kenal maka tidak cinta. Lahir peringkat mahbub, saya Allah Ta'ala itu kalau kita kenal. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan ada mana-mana perasaan dengan dia. Macam mana kita nak kenal, kita nak sayang, kita nak hormat seseorang itu kecuali selepas daripada kita kenal. Kalau kita tak kenal, ada satu nama kita tak pernah kenal, nama sekian-sekian. Orang tanya, awak ada perasaan dengan dia? Saya tak ada perasaan apa. Saya tak kenal pun dia. Saya macam mana saya nak hormat kepada dia, saya nak takut kepada dia, saya nak puja dia, sebab saya tak kenal. Maka ulama menekankan benda yang paling utama mula-mula dipelajari, dia kenal Allah Ta'ala. Apabila kita kenal, mudah saja. Imam kata, okey kita ada majlis ilmu, tak perlu suruh semua lagi. Tahu dah nilai dan apa maksud majlis. Katanya ini, so imam sebutlah apa-apa, dia akan ikut kerana apa? Dia dah kenal Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak kenal, kita suruh sembahyang, malah sembahyang. Apa penting sembahyang? Saya sembahyang pun tak kaya saya.
Saya tak semaya, saya kaya. Tengok orang kaya tak semaya. Oh, tidak. Orang tak kenal Allah. Matlamat kita bukan kaya. Kerana kekayaan ini kita akan tinggal. Ada satu benda itu menjadi kesudahan untuk diri kita. Benda di sampingnya seperti kekayaan, benda kita akan tinggal di atas muka dunia ini. Apabila kita mati, kita akan tinggal. Tetapi ada benda kita akan tuju kepada dia. Itu pentingnya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang dipanggil orang arif billah, kenal Allah. Maka orang peringkat lagu ni, amalan dia, muamalah dia, pergaulan dia dengan makhluk, Masya Allah. Bukan buat-buat lah. Kita ni tak sampai peringkat arif billah. Kita akan belajar dulu. Kita tiru-tiru perangai pokok dia, tetapi tidak sampai peringkat dia. Kita belajar khusyuk dalam sembahyang, tetapi berlainnya jauh dengan amalan khusyuk pokok dia. Khusyuk betul-betul. Kita belajar khusyuk. Kita puasa dalam keadaan kita sabar. Saya nak makan tapi saya bersabar. Okey. Tetapi orang arif ini puasa itu satu benda nikmat bagi dia. Tak perlu bersabar. Saya suka sangat. Bila Tuhan suruh puasa. Oh, saya suka. Kerana apa? Kerana dia buat ibadat sama-sama puasa, tetapi sudah berlainnya dengan kita. Kita masih tak suka lagi, tetapi terpaksa bersabar kerana ini perintah Allah. Maka oleh arif kata, man lam yakun lahu nasibun fi ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Artinya sesiapa yang tiada baginya ilmu qaum ini, yakni ilmu tasawuf, nescaya ditakuti berlaku ke atas dirinya kesudahan yang buruk, su'ul khatimah, yakni mati dalam maksiat. Siapa dia yang tidak pernah belajar ilmu tasawuf, ini ilmu kita belajar ni, maka dibimbangi akan mati dalam keadaan mati yang buruk. Apa maksud mati yang buruk? Mati dalam maksiat. Mati masih mengekalkan maksiat yang tersembunyi di dalam hati dia, kerana dia tidak belajar ilmu-ilmu hati. Maka kita tengok zahir dia, Masya Allah, dah bagus dah, tutup aurat dah, selalu ke masjid, tetapi ada masalah dalamnya di dalam hati dia. Kalau dia tidak belajar, benda ini tidak akan keluar daripada hati dia, dan dia akan mati dalam keadaan mengekalkan maksiat. Kadang-kadang kita tidak sedar, masih ada lagi maksiat yang tersembunyi dalam hati kita. Maka katanya ulama, siapa dia yang tidak belajar ilmu ni, bimbangi, sangat-sangat ditakuti dia akan mati dalam keadaan mengekalkan maksiat dalam hati dia. Mungkin dia tak buat dah maksiat zahir kerana dia belajar dah ilmu fiqh, ilmu apa dia sembahyang dah, Masya Allah dah. Tetapi masalah dalamnya hati pula tidak baiki. Maka mati dengan perasaan mazmumah itu mati yang buruk dipanggil. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala sedangkan orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera? Macam mana kalau hati yang tidak sejahtera nak bertemu dengan Allah? Masih ada perasaan riak, ujub dan benda sebagainya. Kalau kita tak belajar, benda ini akan kekal berada di hati kita, dan kita tak terlintas pun di hati kita benda ini mazmumah. Tak kasih ya, silap benda ni tak bagus, tak baik buat macam ni. Kalau kita tidak belajar, maka kalau tak belajar, zahir itu Masya Allah dah, domen dah, tetapi batin pula masalah. Maka mati dengan itu, dengan keadaan macam itu, mati su'ul khatimah. Sekalipun zahir, maka macam mana? Kena belajar ilmu. Apabila kita belajar, kita akan baiki zahir kita dan batin kita. Maka mati dalam keadaan bersih. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, yang dirahmati Allah Ta'ala, pengasas kepada tariqah Syadziliyah, Abu Hasan Asy-Syadzili. Dia ini murid kepada Abdul Salam Ibnu Mashish, seorang guru dia daripada Morocco, Maghribi. Katanya Abu Hasan Asy-Syadzili kata, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum, yakni ulum as-sufiyah, mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lam. Ini kata-kata ulama. Artinya siapa yang tidak masuk, yakni tidak mahir dalam ilmu ini, ilmu tasawuf ini, ilmu perbahasan mengenai hati, yakni ilmu tasawuf, nescaya dia mati dalam keadaan mengekal ke atas beberapa dosa besar sedangkan ia tidak mengetahui hal tersebut. Betul semua ilmu yang berbahasa hati, ilmu ujub, riya. Kadang-kadang Masya Allah dah buat amal ibadat, tetapi segala amal ia dibinasakan oleh dalamnya dia sendiri. Bukan orang lain pun yang merosakkan amalan.
Amalan kita ini tidak dapat dirosokkan oleh orang lain kecuali kita sendiri yang merosokkan. Kita kata setan yang merosokkan amal saya, dunia yang merosokkan, dah. Kita sendiri yang merosokkan amalan kita. Kita buat comel-comel sembahyang, kita sendiri yang merosokkan sembahyang kita. Kenapa kita kata dah setan yang merosokkan? Sebab tu saya tak boleh sembahyang dah. Kita layan dia buat apa? Kita layan buat apa? Kalau dia mari jumpa kita, tak boleh rosok. Kita tak layan dia tak boleh rosok. Macam mana kita nak tahu tipu daya dia? Kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa benda ni ibadat. Apa benda ini adalah tipu daya saja. Kita dah tengah baca Quran, tiba-tiba terlintas kata nak zikir pula. Yang baca Quran, maka lintasnya kita nampak bagus, kita pun ambil tasbih pula zikir. Lintasnya kebaikan kita lakukan kebaikan itu syaitan. Dia menyuruh kita tinggal kebaikan. Maksudnya kita buat nak cari amal kebaikan yang akan datang. Dia belum tentu lagi. Kadang-kadang kita tengah membayar sunat, nak suruh baca Quran pula. Dia kata lintasnya kebaikan, di dalam kebaikan itu adalah berpunca daripada syaitan. Habiskan dulu amal ni. Biasa syaitan yang akan ganggu ketika kita buat amalan. Pertama, jangan buat amalan itu. Jangan buat langsung, jangan mari belajar, jangan mari semayang lima, jangan zikir, jangan baca Al-Quran. Tapi kalau kita lawan, satu peringkat kita berjaya. Kita pergi baca Quran, kita pergi majlis ilmu, kita pergi semayang. Okey. Ketika semayang dia uji pula. Okey, berhentilah semayang, kita buat ibadat lain. Berhenti belajar, berhenti mengaji, berhenti sembahyang, berhenti baca Quran, kita buat amal lain. Okey, berhenti. Nak buat amal kebaikan lain. Maksud saya tadi tu. Kalau kita sabar sampai habis. Okey, lepas habis pula, dia bodoh pula kita. Kita bodoh, kita rasa kita baik, kita jadi ujub pula kita. Jadi syaitan ganggu ketika sebelum amal, ketika beramal, selepas beramal. Tu tempat-tempat syaitan nak tuju. Jangan kita rasa saya dah lepas dah. Saya alhamdulillah, alhamdulillah boleh mari majlis ilmu hari ni. Okey, lepas dah alhamdulillah. Pertama, ketika mula-mula nak belajar, ya start dah, kita lepas dah. Ketika dah belajar, alhamdulillah saya sempat habis belajar ni. Okey, alhamdulillah. Lepas belajar dia uji pula kita. Saya lah yang paling baik sekali. Dah pula kita. Jadi setan ni kita jangan beri peluang kepada dia. Kita memenatkan diri kita sendiri yang rosokkan dia. Jangan layan. Kalau melintas macam tu, ya Allah ya aku minta maaf ya Allah ya aku. Jadi aku boleh mari belajar ni pun daripada pemberian ya Allah ya aku. Ramai orang nak belajar tapi untuk beri kepada dia. Aku ni dapat taufik, dapat hidayah daripada alhamdulillah. Setan tu rasa kita baru nak suruh dia rasa dia yang baik. Lepas juga. Maka kalau kita tak belajar benda ini, kita akan merosokkan amal kita sendiri yang kita buat. Setan ni sampai bila? Setiap masa dia fikir nak merosokkan kita. Setan ni setiap masa dia fikir nak merosokkan kita, sehingga saat paling akhir sekali kita nak meninggalkan dunia ni, mari peluang dia ketika nak tercabut roh, dia akan mari. 70 rombongan, bukan 70 ekor, 70 rombongan setan akan mari untuk cuba kita ketika dekat dengan mati. Dia akan tarik juga dalam dada kita ni paling kalimah la ilaha illallah. Dia tarik nak juga. Waktu peluang paling. Ini ujian paling besar sekali. Dan ulama paling takut ujian ketika ni. Kadang-kadang orang yang alhamdulillah kehidupan dia daripada muda sampai ketua dalam agama. Tetapi akhir usia dia setan isuh juga nak cari juga. Maka pada ni kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak selawat kepada Allah, banyak baca qul Allah, mudah-mudahan Allah Taala tetap iman kita. Antara amalan ulama-ulama dulu adalah banyak dia baca kuliah ayyuhal kafirun lebih lagi ketika hendak tidur. Kita nak tidur, baca kuliah ayyuhal kafirun, baca sekali saja sebelum dekatkan tidur. Amalan ini adalah menguatkan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang sudah baik, ujung pula ada masalah. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang orang Allah Ta'ala hidayah jahat, akhir usia jadi baik. Alhamdulillah. Paling berat sekali baik, ujung jadi masalah. Jadi kita jangan suuzon dengan Allah, jangan sangka jahat dengan Allah. Ada orang itu sangka jahat dengan Allah dari mana? Saya dalam baik nanti dekat akhir usia saya Allah Ta'ala mati saya dalam keadaan ini. Benda tu tak berlaku lagi. Kita dah jahat sangka dengan Allah, bersangka tak baik dengan Allah. Kita sangka Allah Ta'ala akan matikan kita dalam keadaan tak molek kabur. Jangan sangka macam tu. Katanya Nabi, katanya Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangka hamba-Ku denganku. Kalau kita sangka ya Allah Tuhanku, saya hidup dalam baik, dalam alhamdulillah, ya Allah kekal sampai aku mati pun dalam benda-benda macam ni.
Minta lagu tu. Jangan sedekah kata Allah Ta'ala akan mati ke kita dalam keadaan yang tak boleh. Jangan sedekah lagu tu. Itu merupakan jahat sedekah dengan Allah. Jangan kita sedekah benda-benda yang Allah Ta'ala tak buat lagi pada kita. Kita sedekah tu. Kadang-kadang kita rasa benda ni baik. Oh mungkin benda ini baik. Jangan. Menyentuh benda yang tidak berlaku kepada Allah itu suruh khatimah. Tuhan jadi Tuhan buat akan jualan saya dalam keadaan baik ni, yang anak saya jadi jahat. Apa sedekah macam tu? Tuhan buat dah tak buat lagi. Apa sedekah tu? Tidak akan jadi jahat sedekah dengan Allah. Sentiasa husnuzon dengan Allah Ta'ala. Lebih daripada lagi dekat kita mati. Ulama kata kena banyak kesedekah baik dekat-dekat nak mati. Ada kita sakit, kita uzur, kita nak meninggal ke dunia ni, banyak sedekah baik dengan Allah. Ya Allah, saya banyak dosa kamu dalam mengampun. Saya pergi denganmu ya Allah Tuhanku. Amalku tidak jadi apa-apa, tidak memberi kesan kepadaku, tidak boleh membantuku ya Allah Tuhanku. Hanya-Mu aku berharap. Akidahku aku seluruh kepadamu ya Allah Tuhanku. Jangkaulah, aku sendiri tidak mampu untuk jangkau dia. Setan ujian sentiasa menyukai itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala, sedekah baik ya Allah Tuhanku. Mu saja harapan pada itu panggil sedekah. Dan orang yang ziarah, orang mati sunat kita bercakap benda lagu tu. Dia cuma sakit, dia takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia takut ni. Kalau orang nak mati dia akan mari satu kasih, dia takut. Ya Allah, saudara saya masalah dengan Allah ni. Dia tengok isteri dia tengok anak dia. Allah, saudara saya amanah. Macam mana nak jawab dengan Allah Ta'ala. Dia takut sangat, maka kita pergi jumpa dengan dia. Dia kata Allah Ta'ala baik. Oh ya itu. Sunnah bagi kita apabila berziarah kepada orang-orang yang nak meninggal, orang yang tenat sakit, kita sebut semua benda baik. Allah Ta'ala ni pengampun. Dosa sebanyak buih pun Allah Ta'ala mampu. Tidak menyebabkan uguh ni. Tidak menjadi kekurangan kepada Allah Ta'ala. Kata kalau Allah Ta'ala ampun semua benda tu. Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala akan uguh kita dalam syurga, Allah Ta'ala akan gini semua tu. Maka menyebabkan orang itu akan rasa lega. Apabila orang itu ada Allah Ta'ala yang ada rasa lega, alhamdulillah. Ada tu. Ni kita pergi jumpa orang tengok nak nazak dah. Dosa awak ni banyak. Allah kawan tu dia takut. Namun, kita tengok ni, isteri awak tak tutup aurat, anak awak tak tutup aurat. Kawan tu dah takut dong. Macam mana kita buat lagu tu? Semakin takut, semakin bimbang. Apabila seorang itu bimbang sangat, maka dia akan jadi putus asa. Kita takut. Apabila putus asa dengan Allah Ta'ala, ini masalah. Dia kata Tuhan tak mahu apa. Dia jadi sengkau lagu tu pula. Putus asa dan dia menyeka, Allah Ta'ala tidak akan bantu dia. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa dia. Mati daripada lagu tu. Oh, masalah, muskilah. Kita patut pergi ziarah orang meninggal, orang benda baik, orang dekat nak mati. Ni ayat kata awak ni masa muda awak ni berat. Kawan tu dah takut dah buat lagu tu. Semakinlah tak nak gelisah dah takut. Waktu takut ketika dia masih hidup, masih segar, kita cakap macam tu tak apa. Biar dia takut sikit dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dekat nak meninggal, orang jahat macam mana, kita pergi jumpa dengan dia, Allah Ta'ala ampun dosa awak, gitu-gitu. Biar dia mati dengan penuh harapan dengan Allah. Itu cara dia. Ni buat menyusuh pula kata ni. Orang dah takut dah dia buat pula. Buat gitu. Ada tu. Macam kau takut no. Atau kata kena belajar ilmu ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membaiki benda dalamnya kita. Sebab benda dalamnya inilah yang paling penting berbanding dengan zahir. Dan Allah Ta'ala sentiasa melihat hati dan benda dalam. Kerana apa? Kerana di dalamnya ini adalah diri kita sebenarnya. Dalamnya ini adalah diri kita yang sebenar. Dalil dia, apabila hari akhirat, seorang yang zina pada hari akhirat, atau orang zina, orang minum arak, sekalipun di atas muka dunia dia orang yang paling lawa, paling comel, tapi apabila akhirat, muka dia akan berubah. Itulah rupa hakikat diri dia yang sebenar. Rupa zahir ini tidak ada nilai pun. Allah Ta'ala tak kata awak ni yang tak ada kaki dia. Berdosa tak ada kaki tak? Cacat tak ada kaki. Jadi rupa zahir ini tidak ada nilai sedikit pun. Yang dinilai adalah rupa batin kita. Maka bila kita lepaskan pakaian tubuh kita zahir ini, maka kita akan pergi dengan rupa kita sebenar. Kalau kita seorang yang baik, sekalipun muka kita rupa yang paling bodoh atas muka dunia, tetapi apabila kita orang baik, kita bertemu Allah Ta'ala dengan muka yang cukup indah. Itu muka kita sebenar. Tetapi orang banyak tertipu dengan pakaian dia. Nak pakai pakaian kita. Duduk solat pakaian dia, lupa benda dalam dia. Sebab itulah ilmu ini berbicara mengenai diri kita yang sebenar. Zahir batin kita dalamnya. Inilah yang akan menuju Allah. Kalaulah orang yang makan riba contohnya akan bertemu Allah Ta'ala dengan rupa yang cukup bodoh.
bibir dia, perut dia. Ni sebenarnya rupa dia orang makan riba. Sekali pun atas muka kita tengok dia baik, semak, comel, indah, lawa, ada. Ni rupa dia sebenarnya. Maka kita penting sangat melahirkan rupa kita yang sebenar, yang indah dan comel. Lalu mana? Belajar ilmu ni. Dan kata Syekh Ibn Abbad yang dirahmati di dalam kitab Syarhul Hikam, yang kepunyaan Ibn Atha'illah yang dirahmati. Memang ni syarah fikir Arab ni, Ibn Abbad. Katanya Ibn Abbad di dalam syarah fikir kata, wa hadhil ulumu hiya allati yang bagi lil insani an yastaghriqa fiha umruhu tawil wa la yakna'u minha bikasirin wala qalil. Artinya dan inilah segala ilmu tasawuf yang manusia sepatutnya mengarangkan, menghabiskan, melenyapkan umurnya yang panjang. Yang pada menuntut ilmu itu, janganlah ia berpada dengan dia sama ada banyak atau sedikit. Katanya Ibnu Abbad kata di dalam syarah hikam kata, ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang kita kena habiskan usia kita dengan ilmu ini. Kerana ilmu tauhid dia ada sampai peringkat fardu ain dia kan. Kita belajar ilmu tauhid, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal benda-benda akidah, okey habis. Dia ada silibus dia, suka test. Sekarang ni okey dah lepas fardu ain. Boleh berpindah kepada ilmu lain juga. Ilmu fiqh pula ada, ilmu fardu ain dia. Belajar bab sembahyang, bab ambil air sembahyang, bab mandi junub, kalau bab puasa sikit, lepas tu orang lain kok payah-payah, kok kita tidak pernah belajar ilmu pelik-pelik, ilmu bab fiqh, bab hukum akidah pelik tak apa. Belajar fardu ain. Habis kat tu. Manakala ilmu tasawuf ada tak ilmu sakat dia? Ilmu ini membaiki hati kita sehingga bersih. Maka ilmu ini yang paling panjang dibahaskan. Selagi mana hati kita tidak bersih, wajib bagi kita mempelajari ilmu. Bukan sunat, wajib kita mempelajari ilmu. Hati kita tidak bersih. Ilmu yang paling payah dan katanya ulama, habiskan masuk umurmu dengan belajar ilmu ini. Sekalipun kalau saya dah banyak dah 3 kali dah hotel kita nak belajar lagi, saya mungkin beramal baru separuh sikit. Dan sifat mazmumah ini jaga orang boleh melepasi dia. Kadang-kadang kita dah setahun dah tidak ada mazmumah marah kepada orang. Setahun dah saya tak pernah marah kepada orang, alhamdulillah boleh bersabar. Apa masuk tahun baru ni, hari-hari tahun pertama dah marah dah. Dah setahun saya tak marah, hari ni tahun. Okey, sebab itu mazmumah ini payah kita nak lepas. Kadang-kadang setahun dah kita tidak riak, tidak pernah menunjuk-nunjuk dari buat ibadah, alhamdulillah. Buat mari apa semua tidak riak, tidak apa. Apa satu malam tu jadi mari perasaan riak dah pula. Sudah masalah. Jadi nak lepas daripada sifat itulah payah. Maka sentiasa kita dengar, sentiasa kita apa semua, maka untuk lepaskan perasaan itu. Habiskan umur kita dengan belajar ilmu. Maksudnya sesiapa yang berkehendak ke kemenangan di dunia dan di akhirat, sepatutnya ia menghabiskan umurnya di dalam mengaji ilmu tasawuf. Siapa dia yang nak berjaya di dunia dan akhirat, habiskan umur dia dengan mengaji ilmu tasawuf. Sama ada yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Dan juga di dalam mengamalkan ilmu tasawuf. Sepatutnya ia menghabiskan umurnya mengaji ilmu tasawuf, sama ada fardu ain, ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ilmu tasawuf ni habiskan umur fardu ain, fardu kifayah. Kita kata benda ni tak wajib disyarah, misalnya bab ikhlas atau peringkat makom kan. Makom ini perjalanan hati kita. Ada kata makom ni kamu dia ustaz, saya dapat makom ni dah. Apa maksud makom? Makom ini satu perasaan yang tetap dengan Allah. Kadang-kadang kita boleh perasaan rida dengan Allah setahun. Boleh makom rida saya ni. Itu hati kita merasa rida dengan Allah. Kita sakit, alhamdulillah ya Allah. Saya nak kata kamu saya rida denganmu ya Allah. Mungkin buat sakit ya Allah, tak ada masalah. Maka orang itu ubah peringkat rida. Lama mana dia duduk? Ada orang setahun, 2 tahun. Ada orang sampai mati boleh peringkat makom rida. Ada orang makom tawakal, boleh makom. Apa maksud makom tawakal? Malah bekerja tak? Tak buat kerja tak? Tak buat kerja dengan apa? Tak, bukan. Makom tawakal, hati bergantung dengan Allah. Dia bekerja, kita nak apa? Tak ada masalah bekerja, rajin pun. Tapi hati sentiasa bergantung dengan Allah. Yang mana dia kata rezeki, makan, minum, hidup adalah Allah Ta'ala yang beri. Kadang-kadang tak ada duit tapi boleh makan. Kadang-kadang ada duit tapi saya tak boleh makan. Kecil manis dan kata dia.
Duit gaji naik 10 ribu ni, 36 ribu. Bapa Datuk tak makan. Oh mata saya tak boleh makan daging darah tinggi. Oh, saya gaji 900 daging. Sekian tu sehari saya makan, tak ada masalah. Jadi ada rezeki Allah Ta'ala beri makan, Allah Ta'ala beri duit. Ada Allah Ta'ala beri duit pada dia, tapi tak beri makan ni kepada dia. Jadi bergantung rezeki kita, bergantung dengan Allah. Harga bagai naik, harga bagai turun, Allah Ta'ala tetap beri makan kepada kita. Ayah kita, kalau fikir kehidupan kita sekarang, mati dia. Ayah kita dulu, kalau fikir kehidupan kita sekarang, lari mati dia. Oh, nak cari kita macam mana, hidup ribu-ribu. Ayah dulu 50 riyal boleh hidup sebulan tu. 50 riyal, nak banding dengan kehidupan kita. Tapi kita masih hidup, apa tak mati. Jangan guna terlalu guna akal. Allah Ta'ala yang menjaga kita. Ketika bagi naik, bagi murah, bagi kapur, Allah Ta'ala tetap makan. Sekalipun kita fikir, sekalian masalah semakin bawah. Allah Ta'ala tetap makan, tak mati. Ketika bagi murah, Allah Ta'ala juga makan. Tapi jangan kita intikok. Kita jadi bimbang kerana kita merasai ada sesuatu lain yang dapat memberi makan kepada kita selain pada Allah. Sebab tu kita rasa bimbang. Oh, masa murah tu mungkin beri makan. Ingat Allah tu semua yang mengaturkannya. Jadi tenang, tu makan tawakal. Ada orang boleh makan mampu, makan saya kepada Allah, itu bergantung pada. Maka kita belajar, kita akan seorang guru dia akan tarik seorang murid dia sampai dekat makam ni, akak seorang, akak sikit-sikit, ramu makam ni, akak. Akhir sekali semua makam dia ambil belakang. Semua makam semua tidak ada pada tubuh dia. Maka 1 tahun kita belajar, 2 tahun. Maka dulu ulama-ulama salaf dulu mengajar mengenai akhlak ini, satu akhlak setahun, praktikal dan amalan. Contohnya dia mengajar anak dia mengenai sabar. Okey, 1 tahun dia belajar buat sabar dan praktikal sabar. Dia akan uji anak dia sabar, anak dia kata Allah sabar. Nak latih. Benda ini bukan kata ilmu. Ni belajar buat sabar tapi marah orang. Belajar buat sabar, belajar apa? Orang dulu tak belajar buat sabar. Kalau di pondok, kok belajar ramah. Ada orang tak belajar, jadi khidmat kepada Tok Guru hotel. Tapi apabila meninggal Tok Guru, dia berganti Tok Guru. Kok belajar ni tak jadi berganti? Kenapa? Kerana orang yang belajar ni ambil ilmu baru. Praktikal dia, panah-panah pergi selipar. Susuh cari kau ni. Dia lebih banyak sabar daripada orang duduk ni. Banyak praktikal, banyak. Sebab tu praktikal ilmu tasawuf ni berserta dengan praktikal.